Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berumur berapa ni? Masih muda nampak kelihatannya. Oh, sudah tua lah. Umur itu rahsia. Jadi apa yang dibuat di sini sebenarnya adalah cara untuk melorek buah. Ya. Kita gunakan buah sikoi. Dalam bahasa Inggerisnya dapat kita mengetahui apa ni? Apa tu? Bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris, Fruit carving. fruit carving. Carving. Ya, fruit Okey. carving. Orang kita ni berseni pada buah-buahan lah. Okey. Jadi, baik. Sebenarnya Haja Nur Aisyah ini merupakan salah seorang petugas di Pusat Pembangunan Belia dari unit penyelidikan dan juga kerjaya. Sebelum ini juga Haja Nur Aisyah turut berkesempatan beberapa tahun mengajar kursus kulineri. Seni kuliner dan banquet di Pusat Pembangunan Belia selama 13 tahun. Dan sebelum itu saya sebelumnya saya bekerja di salah satu hotel di Brunei Darussalam. Ya. Okey, dan di sana saya banyak mempelajari lah bidang-bidang bidang-bidang masakan, especially bahagian ukiran buah-buahan dekorasi ini. Buah-buahan. Jadi bekerja di hotel berapa lama dulu? Okey, di sana ada dalam 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Okey, kemudian di sana juga saya banyak mempelajari, banyak grab lah opportunity, peluang nyorang kursus-kursus yang ditawarkan di semasa di hotel dulu. Jadi yalah, ini salah satu daripadanya lah. Jadi nyorang kursus yang disertai itu membawa manfaat kepada Hajah Nur Aisyah sendiri, dan setelah itu diterima untuk menjadi guru pelatih di Pusat Pembangunan Belia. Baru-baru ini pun kita dah mendengar lebih kurang 177 pelatih baru telah pun masuk dan menyertai beberapa kursus, 10 kursus tawarkan di Pusat Pembangunan Belia. Dan bercerita balik mengenai dengan mendekorasi buah-buahan ini. Adakah ini merupakan satu pekerjaan yang senang? Okey, sebenarnya ini adalah satu pekerjaan yang of course lah memakan ianya satu kesenian ianya memerlukan ketabahan kerana memerlukan kesabaran juga di samping itu, kerana ianya perlu kita ni berhati-hati dalam melakarkan sesuatu buah untuk melakarkan sesuatu gubahan yang menarik. Okey, and then perlu juga ditekankan pemilihan buah-buahan yang segar. Ianya juga membantu untuk menghasilkan satu gubahan yang menarik. Betul sekali. Dan juga ianya di samping itu juga peralatan yang digunakan, peralatan seperti pisau, pisau carving ini juga hendaklah perlu tajam, supaya ianya nampak lebih kata orang halus. Betul. Kalau kita ni melihat untuk melorek buah-buahan ni bukan menggunakan pisau biasa. Kalau orang boleh, memang ada pisau buah, tetapi untuk pisau melorek buah-buahan ni ada jenis pisaunya. Kalau dapat kita lihat bentuknya seperti sabit kecil lah. Kalau orang Haja Nur Aisyah sendiri sambil bercakap, menerangkan sambil mendekorasi. Kalau saya bercakap berhenti tu. Untuk mendekorasi sebiji buah sikoya ni, berapa lama boleh masa yang diambil? Okey, ianya depends on size buah berkenaan. Okey, for example kalau macam and then juga ianya terpulang pada bentuk bunga yang diukir, desainnya. So for example kalau macam ini ianya boleh kita ni dalam 30 minit pun boleh. Siap. Ataupun kurang daripada 30 minit pun boleh siap dalam 20 minit macam itu. Iya, dan saya difahamkan juga Puan Najah turut menerima tempahan untuk mendekorasi buah-buahan, barangkali ada di kalangan di sekitarnya orang memang mencari siapa yang boleh mendekorasi buah-buahan untuk majlis pertunangan dan seumpamanya kalau pengalaman Hajah sendiri memang ramai yang menghubungi kan? Alhamdulillah, setakat ini ianya banyak memberikan orang memberikan menjana pendapatan. Yes, alhamdulillah, sampingan lah. Alhamdulillah ada juga. Kalau dari segi range harga yang dikenakan ianya tertakluk kepada penggunaan buah-buahan. Kalau for example kalau dia menggunakan strawberry ataupun jenis daripada buah-buahan yang jenis yang mahal sedikit, so ada kena tinggilah sikit bayarannya, chargesnya juga dicampur dengan chargesnya juga sekali lah. Baik. Diorang kalau sudah kita ni mahir dan pandai mendekorasi ni mungkin indah susah lah untuk membuat. Tapi pengalaman Hajah Nur Aisyah sendiri ketika diorang menangani pelajar ataupun pelatih-pelatih di Pusat Pembangunan Belia diorang tu, saya percaya diorang indah ada basic, indah ada asas, betul. Jadi apa bentuk cabaran yang dirasakan masa tu?
memang sungguh mencabar. Memang sungguh mencabar sebab mereka ni daripada zero knowledge, daripada pengetahuan kosong, daripada pengetahuan kosong. Jadi saya terpaksa orang daripada step by step, daripada ukiran yang kecil dulu. Dia sebenarnya ada 3 step. Ukiran ini ada 3 step. Jadi yang pertama macam mana ya? Saya akan memperlihatkan kita ni mengorek dulu dia punya kelopak dia. Kemudian diukir lagi mengikut kelopaknya, dipotong, dan di bawahannya itu pun dipotong lagi untuk membagi ruang and then untuk nampak timbul lagi. So memanglah cabaran untuk mengajar anak-anak pelatih di pusat penuh memang mencabarlah. Tapi walau bagaimana sekalipun alhamdulillah mereka pun dapat juga mengikuti apa yang saya ajarkan. Ianya adalah satu kata orang sebahagian daripada subjek mata pelajaran semasa di sana juga. Ini antaranya. Ini antaranya. Jadi bentuk dekorasi ini lebih kepada umpamanya kalau lorekkan di atas buah ni lebih kepada desain bunga yang diajar ataupun ada beberapa bentuk jenis desain lagi? Ya, macam-macam. Seperti bukan ani saja, kadang-kadang bukannya bunga, kadang-kadang digubah dengan binatang-binatang. Seperti yang kita tunjukkan pada anu ni. Dan di samping itu juga macam for example dia macam bukan hanya daripada buah-buahan, juga daripada sayur-sayuran juga. Seperti lada, kemudian timun. Baik. Kita ni biasa melihat lorekan buah ni dilakukan di permukaan buah yang berbentuk ataupun orang berstruktur agak keras ya, seperti buah sipoi, buah apa ni, rock melon ya. Honeydew. Buah-buah lain apa lagi yang boleh digunakan? Okey. Especially macam buah macam kiwi, limau ataupun apple, tapi apple ni tidak terlalu digalakkan sebab ianya oksidasi, dia menghitam. Tapi menghitam. Tapi dengan untuk menghilang menahankan daripada hitam itu. So kita ni randam dia dengan garam, sedikit garam. Itu sudah nyorang satu tips ataupun ketua. Jadi nyorang sebelum kita ni selepas barangkali membuat dekorasi khususnya kepada buah apple ni, selepas itu kita direndam sekejap pada air garam untuk nyorang melihatkan dan mengekalkan kesegaran buah tersebut. Sama juga macam yang buah pada buah-buahan yang lain untuk mengekalkan kesegarannya, kita nyorang ditutup dengan tisu ataupun kain lembap. Dan biarkan sentiasa dia lembap lah, bagi air lah display. Okay. Baik, untuk barangkali kita nanti akan melihat juga beberapa keping rakaman gambar kenangan lah Cikgu Hajar Nur Aisyah bersama para pelajarnya. Dan ini sudah orang lebih kurang 19 tahun berkecimpung dalam bidang food carving ya, ataupun ukiran buah-buahan ini. Jadi apa antara cabaran yang pernah dirasakan? Barangkali orang ada kenangan manis dan sebaliknya yang diingati sampai ini. Memang ianya adalah satu cabaran bila mana kalau sekiranya kalau ada satu function. So saya terpaksa orang bertungkus rumah satu menyediakan dengan seawal-awal mungkin. Ini semasa bertugas di salah sebuah hotel ni. Yes. Sama juga semasa di pusat pembelian juga. Begitu kalau sekiranya kalau ada function, kami akan menyediakan benda di awal di awal-awal sebelum majlis satu bermula kan. Jadi itu cabarannya kena kata orang prepare awal lah. Sebab kalau last minute memang cara untuk menghasilkan satu ukiran yang cantik menarik, so kita ni kena prepare awal lah. Kalau buah sikoy ni ia jenis buah yang berair. Jadi macam mana kita ni mengekalkan kesegarannya dan orang pasal kalau ia dibiarkan lama-lama air itu akan keluar. Jadi apa caranya untuk kita ni supaya nampak lebih sentiasa menarik selepas didekorasi dan dilorek? So itu yang saya katakan. Okey, selepas saja habis kita mengukir, so kita ni tutup dengan kain lembap ataupun tisu lembap, kemudian kita siram dengan sedikit air. So kalau boleh kita ni masukkan ke dalam peti sejuk, kalau kan untuk menggunakan pada besok harinya lah macam itu untuk paling lama berapa ketahanan? Okey, ketahanan ni sebenarnya boleh dalam 1 minggu pun boleh, ataupun 3 hari ke 1 minggu, tergantung kepada cara-cara kita menyimpannya. Baik, kita sudah dapat melihat sedikit sebanyak ni lorekan ataupun ukiran bunga ros. Barangkali ni Cikgu Hajar boleh sudah tadi start dekorasi dengan buah-buah sampingan ni barangkali. Kita perlukan apa di sini? Okey, di sini kita ni memerlukan
for example macam mana ya? Ini adalah nyorang hasilnya yang kita boleh angkat ke siring tadi, yang sudah kita ni buat. Hanya perlu tambahan. Hanya perlu tambahan saja. So di sini saya akan menggunakan beberapa potongan buah lagi untuk menambah menyerikan lagi menyorang gubahan tersebut. So yang di sini saya akan menggunakan beberapa biji anggur. Anggur ini saya menyucuknya dengan menggunakan cucuk sate ya. So kita just memasukkan, menselit-selitkan di mana-mana ruang-ruang yang kosong. Jadi untuk ianya nampak menarik lagi ya. Dari segi pengkombinasian buah-buahan, so macam mana? Okey. So kita ni kena perlu juga melihat dia punya colornya, dia punya warnanya. Okey. Warnanya jangan dia terlalu dull. Kita ni ada merah, hijau, orange, kemudian ada green lagi, warna hijau kan. So ini adalah untuk menaikkan seri lagi satu gubahan tersebut. Kalau buah siko yang sudah siap di ukiran ni tadi, berapa lama menghasilkan? Bila buat ni? Tadi pagi ke semalam ni? Tadi pagi. Berapa lama? Yang ini kalau yang ini tadi dia dalam 30 minutes tadi. Kemudian tapi dicampur lagi dengan yang ini tadi lebihlah. Ini cukup menarik sebenarnya, Auda. So ini adalah one of the tidaklah kita katakan ini membazir sebenarnya kerana apa? Awal akhir buah-buahan ini akan habis. Kalau nyorang siko yang ni pun dilaham macam mana sekalipun, seperti kulitnya ni kita ni boleh guna semula, kita ni sayur. Betul. Jadi lagipun dari segi kos rasanya agak murah ya. Yes, terpulang pada jenis buah-buahan yang kita ni pilih. Okay, kalau for example kalau macam siko ini mungkin ya agak murah sedikit. Tapi kalau kita ni menggunakan seedless siko tu agak mahal sikit. Agak mahal. Ini kalau kita menggunakan strawberry, itu pun mahal. Jenis-jenis yang western fruit itu mahal sikitlah kalau dibandingkan dengan yang buah-buahan tempatan Brunei. Tapi adakah Cikgu Hajah ni lebih cenderung kepada gubahan ukiran buah-buahan ataupun ada lagi bidang lain? Saya ni gubahan lah, ukiran buah-buahan. Agak jarang sebenarnya kita ni mendapati belia yang ada kemahiran sebegini. Dan pada waktu pengalaman bekerja dulu di salah sebuah hotel di negara kita ni dan sebagai seorang guru pelatih, siapa agaknya idola dan individu yang dijadikan contoh dalam bidang ukiran buah ini? Sebenarnya saya belum ada idola, tetapi saya tertarik dengan gubahan-gubahan yang dihasilkan oleh negara jiran kita ni dari Thailand. Negara Thailand memang kalau mendekorasi memang dia punya kata orang seni hasilnya lah, seni dia orang punyalah macam tu. So jadi walaupun sudah menjadi seorang guru ataupun tenaga pengajar di pusat pembangunan belia, kita melihat dari segi hasil ukiran ataupun pelbagai akan kita saksikan di kaca TV. Sambil-sambil itu Cikgu Hajah boleh bercerita. Jadi untuk mengembangkan bakat ukiran yang ada pada Cikgu Hajah ni, di mana lagi belajar masa ni? Okey, masa ni pun sama juga kadang-kadang di rumah ataupun di sekolah tu juga kadang-kadang kalau for example kalau masa lapang ada waktu lapang saya akan nyorang cuba-cuba untuk membeli buah-buahan dan mencuba gubahan baru lagi, ukiran yang baru lagi. Sebab kalau kita ni tengok di internet dia banyak gubahan ukiran ni memang banyak. Memang banyak bentuk, banyak dia punya kreativiti tu memang banyak. So kadang-kadang diri ni pun rasa macam seronok melihat kadang-kadang di sana mencuba. Baik ya, kalau dulu nyorang agak kekok memegang pisau pengukiran ni, sekarang sudah indah lagi. Baik. Kita saksikan gubahan yang telah pun dihasilkan oleh Cikgu Hajah Nuraisyah untuk tatapan besi kita, sementara kami menyiapkan dekorasi yang ada di atas meja. Saksikan.
Ya. Itulah. Saya merupakan pelatih baru sekarang ini. Yang baru masuk. Selama setahun tu Karang menjalani latihan di Pusat Pengunan Belia selain daripada adanya penempatan kerja. Ya. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan tidak? Kalau sudah digubah sebegini, berapa lama tahan lama? Ianya tiga hari, 3 ke 4 hari dalam refrigerator lah, ataupun tumpang kepada kata orang jenis buah, bukan jenis apa, nyorang nyorang apa ni, kelamaan, bukan tempat macam peti ais. Kalau baik tempat Peti penyimpanan akan tahan lama. Jadi, kalau tempoh 1 tahun yang minta dikubah ini, mereka inginkan 1 tahun untuk mencipta sejarah perkahwinan mereka dan sebagainya. Bolehlah kalau disimpan dalam peti ais, tapi tidak baik itu dimakan lagi agaknya. Itulah. Jadi apa barangkali cara Cikgu Ajak untuk mempublicity produk-produk yang dihasilkan ini? Memang ada laman sesama laman buat Facebook, masa ni sosial? belum ada lagi, tapi kalau daripada teman-teman sekolah dan anak-anak murid, memang banyak yang sudah tahu, and then kadang-kadang minta buatkan pada saya juga. So saya insyaAllah saya akan membuatnya lah. Baik, bagaimana tanggapan Cikgu Ajah sendiri dengan kehadiran YouTube sekarang ini? Ada yang menghadirkan video-video sebegini, adakah itu memadai untuk mereka belajar? Ya, kalau bagi saya, ianya memang cukup memadai. Membantu ya? Membantu. Banyak membantu. Sebab di dalam YouTube kita dapat melihat step by step cara-caranya mengukir. So apa yang perlu kita ni perlu perhatikan, beri fokus. Kalau kan benar-benar berminat, so kita ni kena fokus lah benda tu. Tapi kalau nyorang, kalau kita ni lihat jadi sambil lewat, memang susah lah. Ya. Kelihatan mudah, tetapi sebenarnya sukar. Tapi kan apa ni Syarizan cakap, sesuatu yang sukar tu kalau kita ni buat berulang-ulang, pastinya tidak menjadi sukar, malah akan mendatangkan keseronokan. Baik, sebenarnya Baik. banyak perkara yang kita ajukan lagi, tapi masa sudah pun habis. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih kepada Cikgu Ajah, Cikgu Ajah Nur Raisyah binti Haji Osman bersama kita pada pagi ini, merupakan dari pembangunan masyarakat dan pengajar sana. Terima kasih banyak-banyak.